ketika dia duduk untuk qada hajat. Sakat mana zahir, sakat itulah wajib membasuh. Maka sekiranya apabila keluar mani, walaupun tak keluar sebelah zahir luar sekalipun, tetapi pada sakatan yang wajib basuh ketika dia mani junub tu keluar sampai di situ, maka dah hasil junub. Begitu maksud dengan perempuan yang bikir tu maknanya tak pernah dijimuk. Maksud dengan perempuan yang sayyib tu maknanya perempuan yang sudah dijimuk. Begitulah. Jadi maknanya kalau orang lelaki dan perempuan yang sayyib mesti kena keluar sebelah luar. Pada zahir sebelah luar. Kalau perempuan yang sayyib itu kalau keluar sampai kepada sakatan wajib membasuh, sakat dia zahir, sakat ketika dia duduk untuk nak qada hajat tu, keluar sampai di situ walaupun tak keluar pada sebelah luar sekalipun dah hasil janabah. Begitu. Kata khabar Syaikhain, ini dalilnya. Dan kata khabar Syaikhain maknanya hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Ummi Salamah berkata, ya Ummu Salamah, datang seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaimin. Tadi Ummu Salamah yang mencerita. Orang datang tu nama Ummu Sulaimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya cerita ni yang dicerita oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah dia cerita kata datang seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaimin kepada Rasulullah. Datang seorang perempuan tu kepada Rasulullah, datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersembah ia bahwasanya Allah Taala tiada malu daripada yang sebenar. Maka bersembah ia seorang perempuan. Dia nak tanya Nabi lah, bahwasanya Allah Ta'ala tiada malu daripada sebenar. Mana daripada perkara yang sebenar. Maknanya perkara yang sebenar tak segan nak sebut. Tak segan nak tanya. Jadi maksud dia kata begitu pasal dia mari nak tanya Nabi, datang jumpa dengan Nabi nak tanya pasal ni lah, pasal keluar air mandi, wajib mandi, sakat mana. Jadi belum pada nak tanya tu barangkali dia ada terasa malu terhadap Nabi. Maka lalu tu dia katanya Allah Ta'ala tiada malu daripada yang sebenar. Adakah, ini dia nak tanya. Cuma dia kata Allah Ta'ala tiada malu pada sebenar untuk nak buangkan sifat malu dia. Terasa malu dia terhadap Nabi. Maka dia tanya, adakah atas perempuan daripada mandi? Mandi. Adakah atas perempuan daripada mandi? Daripada tu tidak nak kepada makna. Daripada tu kalau bahasa Arab tu min zaidah. Kaedah nahwu katanya terjemah daripada min zaidah. Mana adakah atas perempuan mandi? Maksudnya begitu. Tapi bukan itu, maknanya zaidah tambah saja. Tambah bagi ada saja, tak dimaksudkan dengan makna. Jadi maksudnya, adakah atas perempuan, adakah wajib atas perempuan, adakah atas perempuan, ini adakah wajib atas perempuan daripada mandi, ini adakah wajib atas perempuan itu mandi? Maksud begitu. Adakah wajib atas orang perempuan itu mandi? Tu maksudnya begitu. Maknanya begitu. Adakah wajib atas perempuan itu mandi? Apabila ia orang perempuan
apabila ia orang perempuan mimpi. Dia tanya maksud dengan mimpi di sini, mimpi keluar mani. Mimpi keluar mani, adakah wajib mandi di atas orang perempuan? Dia tanya begitulah Nabi. Itu perkara yang dia tanya Nabi. Apabila orang perempuan tidur dan bermimpi keluar mani, adakah wajib di atas dia menyuci dengan secara mandi? Maknanya mimpi keluar mani orang perempuan hasil janabah ke tidak? Maksud gitulah. Apabila orang perempuan mimpi keluar mani, adakah hasil janabah dengan sebab mimpi keluar mani dalam mimpi itu? Maka Nabi jawab, sabda Nabi SAW, Nabi jawab, "Naam. Idza ra'at al-ma'ah." Naam, idza ra'at al-ma'ah. Nabi jawab macam mana? Bahkan ia wajib wajib mandi, maknanya hasil janabah apabila melihat ia orang perempuan. Rehat tu nampaklah air. Melihat ia akan air. Apa maksud dengan air? Yakni mani. Jadi maknanya selepas dia bermimpi. Dia bermimpi. Apabila bermimpi keluar mandi. Apabila dia jaga, dia tengok. Dia tengok kalau ada mani keluar, maka hasil janabah. Wajib mandi. Begitulah. Lepas tu, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, bahwasanya Nabi katanya wajib mandi. Nabi kata bahkan, maknanya ia wajib mandi, hasil janabah. Apabila lihat ia orang perempuan akan air, yakni air mani. Maksudnya nak cerita kata nisbah bagi perempuan yang darah. Apabila nampak ni masalah mandi, dia keluar sebelah luar. Keluar di luar kemaluan dia, boleh nampak lah. Sebab tu Nabi kata, ya wajib kalau keluar, kalau ada nampak mani, ada nampak mani keluar pada zahir faradnya, maksudnya begitu. Sebab kalau mani itu keluar tapi ada kat sebelah dalam, tidak keluar, tidak ada di sebelah luar, sebelah zahir luar, tak nampak. Begitu. Ini Nabi nak isyarat kepada perempuan yang dara lah. Jadi perempuan yang dara tu kalau bermimpi, maka tengok. Apabila jaga tu tengok. Ada mani ke tidak kat luar kemaluan dia. Kalau ada, maknanya wajib mandi. Sebab dah hasil janabah. Gitu. Ini dalil katanya keluar sakatan zahir bagi perempuan yang dara. Habis. Dan keluar dengan kata maninya, mani orang lain, maka tiada wajib mandi. Gitu. Ini cuba kita tengok dulu pada kata selepas pada wa in kuntum junuban fattahharu. Kita ulang balik tengok kepada selepas pada wa in kuntum junuban fattahharu, sebaris sebelah bawah pada ayat tu sebaris. Wa in kuntum junuban fattahharu, kat tengah-tengah atas sikit pada tengah. Dia katanya maka hasillah dengan janabah keluar maninya yang mula-mula keluar kat situ. Tengok kat situ. Dia katanya maka hasillah dengan janabah keluar, maka hasillah janabah, kita dah betulkan dengan tak nak kan. Maka hasillah janabah keluar maninya
mani seorang. Mani dia, bukan mani orang. Mani yang mula-mula keluar. Maka di situ ada hikmah dia cakap. Dia kata keluar maninya mani seorang. Mani dia yang keluar, bukan mani orang. Dia cakap tu maninya seorang. Mani dia yang keluar, bukan mani orang. Lepas tu kait lagi pula yang mula-mula keluar. Kenapa dia kata mula-mula keluar? Kenapa dia kata keluar maninya? Tak ada kata keluar mani sahaja. Tak ada nya di belakang. Ada tujuan dia. Sini. Dan keluar dengan kata maninya mani seorang. Keluar mani orang lain. Yang keluar pada kemaluan dia tu mani orang lain. Yang keluar mani orang lain tapi keluar daripada dia. Dia nak hasil janabah dengan sebab keluar mani itu mani dia sendiri keluar pada kali yang pertama. Begitu. Maknanya kalau keluar mani juga tapi mani yang keluar tu mani orang lain. Bukan mani dia sendiri. Maka tak hasil janabah dengan sebab keluar mani itu bahkan membatalkan wuduk. Lepas tu nak keluar tu keluar kali pertama. Kalau keluar kali yang kedua tidak mewajibkan janabah juga. Tidak menghasilkan janabah juga. Bahkan membatalkan wuduk saja. Tengok. Dia katanya dan keluar dengan kata maninya mani seorang. Maninya mani yang dia punya. Mani dia keluar kat dia. Keluar mani orang lain. Mana bukan mani dia. Mani orang lain. Tapi orang lain tu siapa? Suami dia ke? Memang suami dia pun bukan dia juga. Maka tiada wajib mandi. Apa maksud dengan kata tiada wajib mandi? Maknanya tidak hasil janabah. Maka tiada wajib mandi, maknanya tidak hasil janabah. Kalau keluar mandi yang keluar tu mandi orang lain. Macam mana rupa pula? Masalah dia. Seperti keluar daripada kubul kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan, mana orang perempuan yang belum balik. Yang tak balik lagi, yang belum balik. Atau kubul perempuan yang digagahi. Atau yang tidur kemudian daripada mandinya. Maka tiada hasil janabah. Dengan keluar mani itu sebab bukan maninya. Tengok. Satunya masalah dia katanya keluar daripada kubul kanak-kanak. Keluar daripada kubul kanak-kanak. Kubul tu kemaluan dia lah. Memang kanak-kanak yang belum sampai umur 9 tahun tak terima keluar mandi. Dan dia perempuan masa yang paling cepat baliknya ialah umur 9 tahun. Sama orang lelaki pun sama. Jadi maknanya kalau umur kalau umur dah genap 9 tahun, maknanya boleh jadi dia datang haid, boleh jadi dia dah sampai masa datang haid, dah sampai masa keluar mandi. Sebab tu secepat-cepat balik orang kitanya ialah umur 9 tahun.
Maka apabila kanak-kanak yang belum sampai umur 9 tahun, kena jaga begitu ya. Seperti keluar daripada kanak-kanak perempuan, yakni yang belum sampai umur 9 tahun. Jaga begitu. Kanak-kanak perempuan, yakni yang belum sampai umur 9 tahun. Sebab kalau dah genap 9 tahun ke atas, mulai daripada tahun 9 tahun ke atas, boleh jadi keluar. Dah sampai masa dia. Maka kanak-kanak perempuan itu apabila ada keluar mani kat kemaluan dia, maka tentu bukan mani dia sendiri. Sebab dia tak sampai umur 9 tahun, tak keluar mani, tak keluar haid. Faham kita? Maka jadi maknanya umur 9 tahun ni belum pada umur 9 tahun tak keluar mani, tak datang haid. Maka sekiranya ada nampak keluar mani kat kemaluan dia, maknanya bukan hak dia. Bukan mani dia, mani orang lain lah masuknya. Nah, mani orang lain masuk seperti suami dia kan masalah. Artinya, katalah macam mana sekalipun, tapi dia sendiri tilik kepada umur dia tak keluar mani. Tilik kepada umur dia tak keluar mani. Maka sekiranya kalau nampak keluar kat kemaluan dia, padahal dia tu umur belum sampai 9, maka dah yakin kata mani yang keluar kat kemaluan dia tu mani orang lain. Maka tak wajib, tak hasil janabah. Begitu. Satu masalah. Atau kubul perempuan yang digagahi. Atau kubul perempuan yang digagahi. Digagahi, jadi maksudnya dia digagahi pada jimuk. Kemudian lelaki yang menjimukkan dia ada keluar mandi ke dalam, sebelah dalam. Tapi dia dengan sebab dia digagahi, dia tak keluar mandi. Dia tak sampai syahwah lah, tak pecah syahwah dia lah. Maka maknanya dia tak keluar mandi. Tapi orang lelaki yang menggagahi dia tu ada keluar mandi sebelah dalam. Maka mani yang keluar tu memang bukan mani dia. Tapi wajib dia mandi sebab janabah. Sebab jimuk. Masalah perempuan yang digagahi, artinya tengok masalah depan tu ada sebut sikit lagi. Atau yang tidur kemudian daripada mandinya. Atau perempuan tu tidur, dia tidur kemudian daripada mandinya. Selepas pada dia mandi, dia tidur. Lepas tu masalah, dua-dua masalah ni kita nanti tengok masalah yang depan sikit pada kata mas'alatun. Nanti kita ulang balik situ. Maka tiada hasil janabah dengan keluar mani itu sebab bukan maninya. Jadi tiga-tiga masalah tu bukan mani yang dia sendiri yang keluar. Tengok. Dan keluar dengan kata mula-mula keluar. Dan keluar dengan kata mula-mula. Mula. Pada kata tadilah. Maka hasil janabah dengan keluar maninya yang mula-mula keluar. Yang kata begitu. Mana keluar kali yang pertama. Keluar yang kedua kalinya. Mana keluar yang kedua kalinya. Maknanya keluar pada kali yang kedua. Maksud. Keluar yang kedua kalinya. Mana keluar pada kali yang kedua. Tafsir gitu ya. Maksudnya begitu. Keluar pada kali yang kedua. Keluar mani dia sendiri. Tapi keluar pada kali yang kedua. Maksudnya begitu.
Kalau mani orang lain tak hasil janabah, dah maklum dah tak hasil janabah, mana keluar kali yang kedua, tapi mani dia sendiri. Mani dia sendiri keluar daripada dia, tetapi bukan kali yang pertama, bukan kali yang kedua. Macam mana nak keluar terik yang kedua ni? Seperti dimasuk maninya, kemudian daripada keluar kali yang pertama. Kemudian kemudian keluar, kemudian dimasuk, tafsir pada dimasuk. Kemudian seperti dimasukkannya akan maninya, dimasuk ni selepas pada keluar kali yang pertama. Selepas pada dimasuk, kemudian keluar kali yang kedua. Sekali lagi, seperti dimasukkan maninya, yakni selepas keluar kali yang pertama. Selepas keluar kali yang pertama, selepas dimasuk, kemudian keluar, yakni keluar kali yang kedua. Maka tiada hasil janabah walaupun mani dia sendiri sekalipun. Katalah macam mana sekalipun, dia ada keluar mani. Keluar mani pertama tu apa dia? Menghasil janabah lah. Nak cerita nakalnya, kita katanya dia keluar mandi. Dia keluar mandi. Kemudian dia simpan dalam cawan masalah. Dia simpankan mani dia dalam cawan. Kemudian dia mani janabah. Dia mani junub. Selepas pada mani junub, dia solat. Katalah solat, tak solat pun dia solat. Sudah solat, dia ambil mandi yang dia simpan kat cawan tu, masuk balik. Masuk balik kat zakar dia kalau orang lelaki, masuk balik kat farad dia kalau orang perempuan. Maksudnya dia masuk balik gitulah. Kemudian mani ni kalau masuk di mandi yang keluar tu dia tak lekat kat dalam. Sekejap dia keluar. Sekejap dia keluar balik. Atau keluar selepas itulah dikatakan keluar kali yang kedua. Maka membatalkan wuduk tidak. Kalau dia ada wuduk, keluar kali yang kedua tu, kalau dia tu ada wuduk, batal wuduk, tetapi tidak hasil janabah. Rupanya begitu. Itu seperti dimasuk maninya, kemudian keluar, selepas pada dia masuk, keluarlah mani itu. Maka tiada hasil janabah. Jadi, keluar kali yang pertama tu yang menghasilkan janabah, apa tu kita kata orang ni, selepas pada keluar mani itu, dia simpan. Dia simpan. Selepas pada dia simpan, kita katanya, nak bagi nampak kata keluar yang kedua tak hasil janabah, kita kata selepas pada keluar kali yang pertama tu, dia sudah mandi wajib. Dia sudah mandi wajib, dia solat. Selepas pada dia solat, dia ambil masuk balik. Selepas pada ambil masuk balik tu, tak lama keluar yang dia memasuk tadi. Maka keluar kali yang kedua, yang ketiga pun tidak menghasil janabah. Keluar pada kali yang kedua, tidak hasil janabah. Dia ambil masuk balik pula. Misalnya, keluar pula kali yang tiga. Yang tiga, yang keempat pun membatalkan wuduk saja, tidak menghasilkan janabah. Gitulah. Mas'alatun, jika keluar mani perempuan. Jika keluar mani daripada perempuan, kemudian daripada mandinya, jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah, maka dijimukkan dia pada waktu jaganya, lagi dengan lagi dengan ikhtiarnya. Betulkan kitab, lagi dengan ikhtiarnya.
dan hilanglah syahwahnya, wajib atasnya diulang mandi. Kerana bahwasanya zahirnya itu maninya. Dan mani lelaki yang bercampur dengan dan mani lelaki bercampur keduanya, maka didirikan maka didirikan zon di sini maqam yakin, seperti masalah tidur, dan jaga dan jikalau ada perempuan itu dan jika ada perempuan itu lagi kanak-kanak atau digagahi jima atau ia tidur atau tiada hilang syahwahnya, tiada wajib mandi kerana bukan maninya. Ni masalah ulang balik tadi. Masalah satunya dia katanya keluar mandi itu mandi orang lain tak hasil janabah. Satu dia misal katanya mandi kanak-kanak. Yang keduanya misalnya ialah perempuan yang digagahi. Yang ketiganya yang tidur kemudian daripada mandi. Tiga masalah tu. Tiga masalah tadi tu, tiga misal tadi tu akan diulang di sini. Kita tengok. Mas'alatun jika keluar mani daripada perempuan. Jikalau keluar mani daripada perempuan. Tapi masa keluar tu bila? Masa keluar tu bila? Kemudian daripada mandinya. Kemudian daripada dia sudah mandi janabah. Kemudian daripada mandinya, yakni kemudian daripada sudah mandi janabah. Kemudian daripada dia ni sudah mandi janabah. Kemudian mani janabah dia kenapa? Kerana dijima. Gini. Dia kata jikalau keluar mani daripada perempuan, kemudian daripada mandi, yakni mandi janabah. Tafsir gitu. Kemudian daripada mandi, yakni mandi janabah. Mandi janabah. Mandi janabah jadi junub dia, jadi janabah, hasil janabah sebab apa? Sebab dijima. Biwati. Jadi maksudnya dia belum pada ni kita katanya suami jima dia. Suami jima dia. Selepas pada suami jima dia, dia pun nak solat, dia mandi. Selepas pada suami jima dia, kemudian sampai masa dia nak solat, dia mandi janabah. Kemudian selepas pada mandi janabah sebab jima oleh suami tadilah, keluar mandi. Begitu. Keluar mandi daripada dia. Itu mana katanya jikalau keluar mandi daripada perempuan kemudian daripada mandinya. Rupanya begitu. Rupanya begitu. Maknanya berlaku jima. Selepas pada berlaku jima ada mandi.
Sudah sebab nak solat kan, ada mandi janabah, ada mandi janabah. Selepas pada mandi janabah, keluar mandi. Faham kita? Itulah masalahnya. Jikalau keluar mandi daripada perempuan, kemudian daripada mandinya, maksudnya begitu. Ya, jimuk, bersetubuh, habis itu nak solat, dia mandi janabah, selepas pada mandi janabah, keluar mandi daripada dia. Maka, masalahnya dia kata, jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah. Jikalau ada perempuan, tengok. Jadi masalah tadi. Masalah katanya berlaku jima', berlaku bersetubuh. Selepas pada bersetubuh tu dia nak solat, perempuan tu nak solat, dia mandi janabah. Selepas pada mandi janabah, keluar mandi daripada dia. Maka nak tanya, mandi yang keluar pada dia tu menghasilkan janabah ke tidak? Ini kita nak tafsir. Ini kita nak tafsir. Tapi nak tafsir macam mana, nanti esoklah. Nanti selepas ni lah. Nampaknya panjang, tapi ingat dulu, dia katanya mas'alatun jikalau keluar mandi daripada perempuan, kemudian daripada mandinya, apa maksud? Rupanya begitu. Dijimuk, ada berlaku berjimuk, ada berlaku bersetubuh wati, maka selepas tu dia nak solat, dia mandi janabah. Selepas pada dia mandi janabah, sepak solat, tak tahulah situ. Boleh jadi dia selepas solat keluar mandi. Artinya selepas mandi itu, selepas mandi janabah, keluar tu. Tapi janjinya keluar mandi selepas pada dia mandi janabah. Bagi kita nampak gambarannya begitu dulu. Nanti kita tengok. Dia katanya jika ada perempuan tu sudah mempunyai syahwah, maksudnya perempuan ni dah ada syahwah, ada keinginan jima' ke tidak ada. Kalau umur 7-8 tahun tak ada syahwah lagi. Maksud gitu. Dia kata jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah. Sudah mempunyai syahwah maknanya dah besar. Kalau kecil lagi tidak ada syahwah lagi. Itu nanti kita tengok balik. Kita akhir pada kata jikalau ada perempuan itu sudah mempunyai syahwah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.